Okey, lagu Suara Leni Sesaat Engkau Ku Rindu. Dapur KNH pukul 11.31 Hooper ya. Masih lagi ke udara bersama Ruin Mona dan juga doktor ke udara. Hai, selamat pagi doktor. Selamat pagi. Dr. Chen ya. Dr. Chen Pei Ming. Ya. Okey, jadi untuk pengetahuan rakan-rakan kita di luar sana, sekarang kita bersama dengan Dr. Chen Pei Ming yang akan berkongsi bersama dengan topik kita pada hari ini, iaitu sedekat bersama Hospital Rehabilitasi Ceras. Mungkin ramai yang tidak tahu mengenai fungsi Hospital Rehabilitasi Ceras itu sendiri. Jadi boleh doktor terangkan kepada para pendengar di luar sana. Okey, terima kasih. HRC merupakan pusat rujukan tertiary untuk perkhidmatan perubatan rehabilitasi di Kementerian Kesihatan. Secara ringkasnya, HRC adalah sebuah hospital yang merawat pesakit yang mengalami ketidakupayaan fizikal khususnya dan bukan untuk rawatan penyakit mental atau dadah. Ini sebab ramai akan salah anggap dengar saja rehab, ingatkan yang dadah ke atau mental. Tapi sebenarnya tidak. Ini merupakan pusat perawatan perubatan rehabilitasi kerajaan yang didedikasi kepada masyarakat OKU. Ya. Sejak penubuhannya pada tahun 2012 sehingga sekarang, HRC terus komited di dalam memastikan pesakit yang dirawat di sini dapat mencapai tahap potensi yang optimal melalui penyampaian perkhidmatan perubatan rehabilitasi yang menyeluruh, berkualiti tinggi dan terkini. Selain daripada itu, maksud kami adalah untuk menjadi pusat rujukan sama daripada segi perkhidmatan klinikal atau daripada segi penyelidikan klinikal yang menyediakan perkhidmatan rehab yang komprehensif bukan saja di Malaysia, malah di Asia Tenggara. Jadi doktor, kita nak tahu jugalah apakah perkhidmatan yang ditawarkan di Hospital Rehabilitasi Ceras ini doktor. Okay. Seperti hospital kerajaan yang lain, HRC menawarkan perkhidmatan pesakit luar dan juga pesakit dalam, tapi khusus dalam perawatan rehabilitasi yang komprehensif dan koordinasi kepada mereka yang mengalami ketidakupayaan fizikal dan atau kognitif yang disebabkan oleh trauma, kecederaan atau penyakit, tak kiralah sama ada dia bersifat sementara atau kekal, supaya mereka dapat meningkatkan tahap keberdikarian yang maksimum. Ya. Perkhidmatan komprehensif ini dibuka kepada pesakit pelbagai peringkat umur, daripada bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa dan juga warga emas, bagi meningkatkan tahap kefungsian dan tahap keberdikarian mereka, sama ada dalam aspek pengurusan diri, aktiviti harian, mobiliti itu berjalan, pergerakan, aktiviti di komuniti atau pembelajaran dan kembali ke pekerjaan. Mengurangkan risiko kejadian komplikasi sekunder akibat penyakit mereka serta mengurangkan beban penjagaan ahli keluarga yang bagi mereka yang tidak dapat menguruskan diri sendiri. Antara mereka yang memerlukan perawatan perubatan rehabilitasi adalah pesakit strok, mereka yang mengalami kecederaan otak yang akibat trauma, kecederaan saraf tunjang, lumpuh, kanak-kanak cerebral palsy dan sindromik atau penyakit kongenital, amputee yang kudung, potong kaki atau tangan, dan mereka yang mengalami gangguan neurologi, masalah kardiopulmonari, jantung dan sebagainya. HRC turut menawarkan perkhidmatan perubatan tradisional dan komplementari, TCM. Ramai juga yang suka kan? Ya. Perkhidmatan pergigian penjagaan khas, perkhidmatan penjagaan harian serta klinik lawatan pakar daripada bidang berbagai bidang. Sebagai contoh, bagi unit rehabilitasi pediatrik, kita mempunyai klinik lawatan pediatrik ortopedik, pakar tulang kanak-kanak dengan kerjasama pakar ortopedik daripada Hospital Raja Permaisuri Bainu Ipoh, bagi memastikan perawatan yang diberikan adalah bersesuaian. Kita sambung lagi. Ya. Kita nak tahu jugalah apakah keistimewaan perkhidmatan perubatan rehabilitasi yang ditawarkan di HRC berbanding dengan hospital kerajaan lain, mungkin berbeza ya, yang turut menawarkan perkhidmatan perubatan rehabilitasi di Malaysia ini doktor. Okay, berbanding dengan hospital kerajaan yang lain, keistimewaan HRC adalah keupayaan hospital ini untuk menawarkan rawatan pesakit dalam. Ya.
pengkhususan khas pelbagai disiplin. So kita ada ward-ward khas untuk pelbagai disiplin seperti untuk rehabilitasi neurologi, kebanyakan pesakit yang masuk ialah pesakit stroke, rehabilitasi kecederaan otak yang lepas trauma, dia orang masih, rehabilitasi kecederaan spinal, lumpuh lepas accident dan lepas kerosakan pada saraf tunjang, rehabilitasi pediatrik atau kanak-kanak, rehabilitasi amputee untuk yang potong kaki, dan musculoskeletal rehabilitasi geriatrik untuk warga emas. Setiap pasukan rehabilitasi pengkhususan khas ni diketuai oleh pakar perubatan rehabilitasi dan terdiri daripada anggota pelbagai disiplin seperti jurupulih cara kerja, fisioterapi, jurupulih pertuturan, audiologis untuk pendengaran, psikologi klinikal, kaunselor, pegawai didaktik, jururawat tertatih yang dalam pengkhususan tersebut. Perawatan yang diberi adalah berfokus kepada pesakit, bersifat inovatif mengikut apa yang ada, sedia ada, dan pelibatan anggota pelbagai disiplin mengikut keperluan pesakit. So tadi nampak kan ramai sangat orang kan dengan satu orang pesakit. Actually dia akan mengikut keperluan pesakit. So ahli pasukan dia akan berubah mengikut keperluan pesakit. Dia tak akan bukan semua sekali. Nanti pesakit dengar tu, datang hospital ni 10 orang merawat dia, takut pula nanti. Okay. Selain pada penawaran perawatan pesakit dalam pengkhususan khas, HRC juga ada perkhidmatan pembuatan alatan ortotik, iaitu alatan sokongan yang dibuat khas, custom made. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh unit teknologi rehab ni hanya ada di HRC. Dia tak ada dekat tempat lain. Dan ia membolehkan pesakit mendapat alatan sokongan pada masa yang bertepatan dan bersesuaian kepada tahap pemulihan. So dia tak akan delay lah. Yang perawatan pesakit dalam intensif ni dan bertepatan masa dapat amat diperlukan oleh mereka dan untuk yang keperluan pemulihan yang kompleks. Mana yang bukan yang simple, yang straightforward, macam dia ada keperluan banyak-banyak tu, memastikan pencapaian tahap kefungsian dan tahap keberdikarian maksimal selepas trauma atau pesakit, mengurangkan risiko kejadian komplikasi sekunder. Nak tahu jugalah doktor apakah keistimewaan perkhidmatan perubatan rehabilitasi pediatrik kanak-kanak yang ditawarkan di HRC berbanding dengan perkhidmatan perubatan rehabilitasi yang lain, doktor? Okay, terima kasih. So, saya yang in charge unit rehab pediatrik tu, maknanya saya in charge untuk pemulihan kanak-kanak. Okay. Dia merupakan di sini HRC dia merupakan satu-satunya pusat di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan pesakit dalam dan pesakit luar. Satu-satunya Satu-satunya. Tak ada di hospital lain. Ada yang dedikasi katil untuk pesakit yang memerlukan rehabilitasi untuk kanak-kanak. Hospital lain akan menawarkan pesakit luar, tapi tak adalah yang khas untuk kanak-kanak untuk pesakit dalam. Okay. Kita ada kapasiti katil 20 katil. Dan cukup besar. Setiap program yang ditawarkan adalah direka khas untuk memenuhi keperluan unik kanak-kanak setiap atau remaja. Kita menerima pesakit sehingga umur 18 atau lebih. Sekiranya dia datang ke hospital kita sebelum umur 18, selepas umur 18 kalau tak settle, tengok juga. Saya ada pesakit dah sampai umur 25 tahun. Okay. Dengan pelbagai kecacatan fizikal dan kefungsian. Ini termasuklah masalah dengan pergerakan, penjagaan diri, komunikasi atau kognitif. Kecacatan fizikal dan kefungsian ini adalah disebabkan oleh kecederaan atau trauma atau penyakit seperti penyakit cerebral palsy, penyakit spinal bifida, kecederaan otak, saraf tunjang, atau juga disebabkan oleh penyakit kongenital dan sejak lahir seperti lahir dengan tanpa tangan atau kaki atau masalah otot, masalah genetik juga. Okay. Kami di unit rehabilitasi pediatrik bertujuan untuk membantu setiap kanak-kanak atau remaja untuk mencapai tahap keberdikarian yang optimal sejajar dengan tahap kecederaan atau penyakit mereka. Ini adalah untuk membantu mereka dalam penyertaan aktiviti di rumah, di sekolah atau masyarakat dan untuk persediaan mereka ke alam dewasa. Ia menyertakan perkhidmatan nasihat perubatan rehabilitasi dan membuat penilaian penentuan potensi pesakit yang boleh manfaat daripada program rehabilitasi multidisipliner berdasarkan kriteria kemasukan program. Sama ada secara rawatan pesakit dalam atau rawatan pesakit luar khas, iaitu Ambulatory Pediatric Rehab Service atau yang lebih dikenali sebagai AMPRAS.
Program ini ialah intensif selama 3 minggu untuk 3 kali sehari secara pesakit luar untuk menjalani terapi mengikut matlamat. Pada itu, kita turut menyediakan program khas seperti program bootcamp. Ini semua dijalankan sebelum COVID lah. Ya. Jadi selepas COVID ni? Kita dalam perancangan untuk mengembalikan program-program ni. Program bootcamp ni ialah program intensif semasa cuti sekolah. Jadi biasa untuk makluman, pada tahun 2018, kita menjalani program selama 2 minggu. Dengan tema Pathfinders. Yang merangkumi sesi-sesi terapi, berbagai disiplin secara berkumpulan untuk latihan pra-vocational. Target kita pada masa itu ialah remaja. Kita ada fun run, running man, barbecue, sesi drama. Kita biarkan mereka exposekan untuk semua ni. Sesi informasi perubatan untuk pendidikan seksualiti sebab mereka dalam alam remaja tak tahu apa yang patut, apa yang tak patut. Pemakanan sihat, pengambilan ubatan untuk memberikan mereka maklumat, menyediakan mereka ke alam dewasa. Sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Ini memang acara yearly event lah sebelum pandemic COVID bertema. Ia memang macam tahun 2019 kita buat di Pusat Sains Negara dengan kolaborasi mereka dengan tema Enchanted Forest. Mempandukan cerita Wizard of Oz untuk memastikan yang dia punya courage, wisdom dan compassion untuk mengajar tu. Setiap orang yang datang perlu pakai kostum bertemakan ni. Tak kisahlah warga kerja HRC, pesakit, ibu bapa, semua kena. Tiap-tiap tahun kita ada tema yang berlainan. Dan juga sambutan Hari Cerebral Palsy Sedunia dan juga latihan kepada masyarakat dan anggota terkesima. Seseorang pesakit tersebut boleh mendapatkan rawatan di HRC. HRC menerima pesakit secara rujukan sahaja. So maknanya dia dia perlu surat rujukan daripada pengawal pendaftar. Sama ada daripada kerajaan ke swasta ke, sama ada hospital ke, klinik kesihatan ke, semua. Adakan surat rujukan daripada doktor. Lepas tu boleh ambilkan janji temu dan tidak boleh terus datang terus. Takut datang jauh-jauh, hari itu tak ada klinik, sia-sia je lah. Tambang pun bukannya murah. Rujukan mesti daripada pengawal perubatan dan ditujukan kepada pakar atau pegawai perubatan, klinik pakar perubatan rehabilitasi HRC. Surat rujukan boleh hantar ke klinik secara sendiri kalau yang duduk berdekatan, atau oleh waris atau siapa-siapa saja, atau secara atas talian online, email kepada hrc_info@moh.gov.my atau temujanji.hrc@moh.gov.my. So, ini email saja. Lepas itu kita akan ajukan kepada klinik yang berkenaan dan akan beri kontak hari temu janji. So, pada hari temu janji, pesakit hanya perlu datang bersama surat rujukan dan boleh jumpa doktor terus. Okey, gini je. Walau secara walk-in ataupun bikin tiba talih no hospital ataupun no hospital HRC dia jenis je, pek boleh walk in ataupun hicip talih, tapi kena hikap surat rujukan daripada doktor yang merawat sebelum ada untuk no HRC ada ya. Okey, jadi doktor turut memegang jawatan Ketua Pusat Penyelidikan Klinikal HRC. Jadi boleh doktor terangkan perihal fungsi Pusat Penyelidikan Klinikal ni, doktor? Macam dengar Pusat Penyelidikan Klinikal tak tahu apa, mengapa tu ada dekat hospital kan? Ya, betul. Kita lebih kenal sebagai dalam bahasa English Clinical Research Center, CRC. Okey. Merupakan salah satu pusat di bawah rangkaian CRC, di bawah Institut Kesihatan Negara NIH, di bawah Kementerian Kesihatan. So, ia masih sebahagian daripada perkhidmatan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Fungsi utama CRC ialah untuk memantau aktiviti penyelidikan klinikal yang dijalankan di fasiliti KKM. HRC secara khususnya untuk kita. Sama ada penyelidikan klinikal itu adalah atas inisiatif penyelidik atau tajaan industri. Supaya projek penyelidikan tersebut mengikut prosedur dan standard yang ditetapkan oleh KKM. Supaya tidak pesakit yang mengikuti projek penyelidikan ini tidak dieksploit. Setiap pegawai di CRC juga perlu menjalankan projek penyelidikan yang klinikal yang berkenaan.
kita juga menyediakan khidmat runding berkenaan penyelidikan klinikal, Research Consultation Clinic, RCC, kepada semua penyelidik yang memerlukan bantuan sepanjang perjalanan projek penyelidikan mereka. Ya, ya. Antara peneringan yang diberi ialah macam mana nak buatkan prosedur penyelidikan di KKM, penyelidikan protokol, pendaftaran penyelidikan melalui sistem MMR, National Medical Registry, Research Registry. Salah satu daripada perkhidmatan yang ditawarkan oleh KKM juga. Statistik, penulisan manuskrip, penyelidikan dan pembentangan. Jadi adakan sepanjang tahun dan mengikut janji temu yang ditetapkan. Last kali, kita turut merancang dan menganjurkan pelbagai program latihan di HRC untuk memberi pengetahuan dengan harapan dapat memupuk budaya penyelidikan klinikal di kalangan warga kerja hospital dan juga pihak luar. Antara program yang sentiasa dianjurkan ialah good clinical practice supaya mereka tidak terpesong untuk menjalankan penyelidikan dengan cara yang tak betul. Workshop, introduction to clinical research untuk mereka yang tidak faham, research day dan CME bulanan. Okey, jadi doktor, selepas ini kita ataupun doktor akan kongsikan pada pada tanggal 15 September 2022 sambutan apa. Jadi untuk rakan-rakan kita di luar sana, jangan ke mana-mana, akan kembali bersama doktor dan juga Ain selepas lagi ke udara bersama Dr. Chen ya, ke udara. Jadi doktor, kita sambung lagi. Jadi seperti yang doktor katakan sebelum ni, 15 September 2022 merupakan tahun yang ke-10 bagi HRC, betul Yep. Jadi boleh doktor terangkan sedikit mengenai sambutan 10 tahun HRC pada 15 September, iaitu pada hari esok Rabu, esok hari Khamis pada hari Khamis esok doktor. Ya, pada hari esok 15 September tahun 2022, HRC akan mengadakan sambutan 10 tahun dengan tema Sedekat Bersama. Ia merupakan satu apresiasi kepada para pelanggan hospital dan bertujuan untuk merakam perpaduan di kalangan warga kerja HRC bersama pelanggan di samping mempamerkan pencapaian dan kecemerlangan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan di sini selama sedekat penubuhan hospital ni. Pelbagai aktiviti menarik yang disediakan, antaranya program demam darah. Siapa yang nak demam darah dipersilakan. Hari bertemu pelanggan dan bubuh pameran perkhidmatan di HRC. So antara yang aktiviti mereka pameran booth semua tu, kita sediakan informasi yang menarik, hadiah-hadiah menarik. So datang tu penanda buku ya doktor? Penanda buku. Jadi seperti yang doktor tunjuk di skrin Facebook Live ya. Sekarang ini iaitu penanda buku. Bagi free bagi percuma ke apa doktor? Bagi percuma. Ini ialah direka khas oleh unit rehabilitasi pediatrik untuk penanda buku untuk pengunjung. Di belakang penanda buku cantik kan? Belakang ialah macam mana apa rawatan kita dan macam mana nak cari kita. So informasi juga selain daripada untuk guna untuk penanda buku, pula juga rujuk di belakang. Di belakang So ini sebagai salah satu inisiatif untuk memberi maklumat kepada orang ramai. So siapa yang ingin tahu berkenaan perkhidmatan ni, silalah datang esok dan buka daripada pagi hingga petang. Selain pada itu, program ini akan dihadiri oleh pengurusan tertinggi Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan nombor 1. Okey, dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali Timbalan Menteri Kesihatan seperti yang doktor katakan tadi. Jadi kita nak tahu jugalah ya doktor, apakah pencapaian HRC sepanjang 10 tahun penubuhan yang boleh dibanggakan? Banyak. Jadi antaranya ialah berjaya merangkumi anugerah pertama untuk Best Campaign in Low to Middle Income Country daripada World Stroke Organisation pada Kongres Stroke Terdunia ke-11 yang telah diadakan di Kanada pada bulan Oktober 2018. Juga ni masuk Malaysia Book of Record Guinness Book of Record pada bulan Oktober 2019 dengan penganjuran The Biggest Art Patchwork atau tampalan berseni terbesar. Ini memang kerjasama di antara warga HRC dan juga pesakit-pesakit. Tapi pencapaian yang amat kami banggakan adalah apabila pesakit yang dirawat di hospital ni dapat kembali ke rumah dengan sihat dan mendapat semangat yang baharu untuk meneruskan kehidupan mereka, seharian mereka.
Itu pencapaian yang amat bermakna untuk kami di HRC. Ya. Ramai juga pesakit yang lebih lepas keluar tu buat bisnes, balik kerja, balik sekolah. Kembali sihat ya. Kembali sihat. Walaupun dengan ada kecacatan, bukannya kembali sihat, tapi mereka boleh menjalani kehidupan Seperti biasa. Seperti biasa. Jadi tahniahlah untuk HRC daripada kami ya, Shake FM ya. Okey, jadi doktor, kalau kita tengok perkongsian yang terakhir dah ya. Jadi isu dan cabaran yang dihadapi oleh HRC sendiri ketika negara dilanda pandemik COVID-19 pada tahun 2020 sehingga 2021 yang lalu. Ya, memang cabaran lah. Banyak. Tapi cabaran yang terbesar untuk perkhidmatan klinikal kita ya. Macam mana kita nak capaikan perkhidmatan perubatan rehab kepada pesakit baru, ada yang sedia ada. Semua tak boleh keluar rumah, tak boleh datang, semua tu. Yeah. So, untuk tu perkhidmatan secara tele-rehab, secara virtual. Telah dimulakan dengan menggunakan perkhidmatan whatever yang ada dekat hospital. Dan berharap perkhidmatan ini dapat diperkembangkan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan perawatan rehab di masa akan datang. Terutama untuk mereka yang mengalami masalah untuk hadir ke hospital. Ada juga yang susah nak dapat transport. Ya. Okay. Untuk unit rehabilitasi pediatrik untuk yang kanak-kanak, kami telah mengambil peluang itu untuk memperkukuhkan penyampaian program perawatan pesakit dalam dengan memastikan setiap pesakit yang balik ke rumah dilengkapi dengan program Home Exercise Program HEP yang bersesuaian. Ini supaya mereka dapat menjalankan rawatan terapi di rumah setiap hari. Masa PKP itu ramai tak boleh ke rumah, tak boleh datang hospital. Ini kalau dengan menjalani HEP setiap hari, dia akan dapat mengelakkan kemerosotan kefungsian pesakit. Dan ini kemajuan pesakit akan dipantau secara berkala di klinik pakar rehab pediatrik. Sekiranya mereka mendapat kemajuan atau keperluan baru, mereka akan menjalani program sekali lagi, sama ada secara pesakit dalam atau secara pesakit luar. Program pesakit luar yang saya cakapkan tadi, AMPRAS, adalah mengikut matlamat khas. Dia hanya dijalankan itu untuk 3 minggu saja. Setiap minggu kena datang 3 kali sehari, 3 kali seminggu. Dan ia akan mengikut matlamat khas dan kita memantau pencapaian mereka. Lepas tu pesakit kena pergi kembali ke rumah untuk praktis dengan home exercise program HEP mereka. Okay. Satu lagi, kita sempat juga sambut Hari Cerebral Palsy Sedunia pada tahun 2021 secara virtual. Kita buat melalui aktiviti semua melalui social media, Facebook HRC, perkongsian informasi dengan CP, video shooting competition, semua tu melalui Facebook. Dan diakhiri dengan program kemuncak Special Science Show bersama dengan Pusat Sains Negara melalui saluran Facebook Live. Meriah juga kita dapat virtual tour ke Pusat Sains Negara. Okay. So untuk CRC, kita turut terkesan lah dengan SOP yang ketat ni. Okay. Banyak aktiviti harian kami seperti RCC, program latihan tidak dapat dijalankan secara bersemuka. Tapi dengan penggunaan teknologi digital seperti video conference, virtual consultation dan online meeting untuk menggantikan cara bersemuka, kita berjaya meneruskan aktiviti dengan jayanya. Ini dapat dilihat dengan bilangan kajian, penerbitan dan pembentangan adalah memberangsangkan juga sepanjang COVID ni. Selain daripada itu, CRC dekat HRC berjaya menerbitkan satu penyelidikan klinikal bertajuk Problems Faced by Malaysians During the MCO and CMCO, a cross-sectional data di jurnal tempatan Medical Journal of Malaysia pada awal tahun 2002. Okey, itu saja doktor. Jadi banyak yang dah doktor kongsikan mengenai HRC ataupun Hospital Rehabilitasi Ceras ini ya. Mungkin sebelum ini ramai masyarakat kita di luar sana tidak tahu apa itu Hospital Rehabilitasi Ceras ini, termasuk saya sendiri. Tapi hari ini saya dah tahu dah. Ya. Okey, doktor, terima kasih atas perkongsian yang amat berguna pada hari ini. Jadi kita harapkan rakan-rakan kita di luar sana yang memerlukan perkhidmatan seperti yang doktor kongsikan tadi, jadi boleh dapatkan perkhidmatan di situ ya. Okey, jadi doktor, kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk rakan-rakan keluarga Wegan Oblot bersama Roger semestinya. Shake FM, moi.